Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Zahirah binti Abu Bakar, nombor matrik 282846 dan hari ini saya akan membentangkan falsafah perubatan berkenaan pandangan masyarakat terhadap suntikan vaksin dan kesannya kepada negara. Okey, kumpulan saya terdiri daripada 4 orang iaitu saya sendiri, Nurul Atikah binti Syari, Filmon Ula anak Jarau dan Muhammad Fazri bin Muhammad Arif. Okey, untuk pengenalan, seperti yang kita semua tahu, pada akhir tahun 2019, dunia digemparkan dengan kemunculan wabak berjangkit yang dikenali sebagai coronavirus ataupun COVID-19 yang dikatakan mula dijangkiti di China dan telah berlarutan ke seluruh negara termasuk Malaysia. Bagi menangani wabak ini dari terus merebak, perintah berkurung telah pun dikeluarkan di seluruh negara. Hal ini telah menjejaskan pelbagai sektor di Malaysia termasuk bidang ekonomi, sosial, pendidikan, agama, politik, teknologi, budaya, alam sekitar dan perubatan. Namun, pada awal tahun 2021, beberapa vaksin COVID-19 berjaya ditemui dengan kepakaran saintis dari seluruh dunia yang berlumba-lumba mencipta vaksin bagi jangkitan COVID-19 yang telah melumpuhkan dunia bermula tahun 2019 itu. Kini, seperti yang kita lihat, usaha tersebut kebanyakannya telah pun membuahkan hasil. Okey, seterusnya masuk pada bahagian takrifan COVID-19. Okey, menurut World Health Organization, penyakit coronavirus adalah penyakit berjangkit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebilangan besar orang yang dijangkiti virus akan mengalami penyakit pernafasan ringan hingga sederhana dan pulih tanpa memerlukan rawatan khas. Namun, ada yang akan jatuh sakit dan memerlukan rawatan perubatan. Bagi warga emas yang mempunyai penyakit kronik seperti diabetes, bara, jantung atau asma, lebih cenderung untuk menghidap penyakit yang serius. Virus ini boleh merebak dari mulut atau hidung orang yang dijangkiti dalam zarah cair kecil ketika mereka batuk, bersin, bercakap, bernyanyi ataupun bernafas. Okey, seterusnya adalah jenis-jenis vaksin. Okey, vaksin yang dikeluarkan ini mempunyai beberapa perbezaan seperti kekuatan, jumlah dos dan lain-lain lagi. Antara vaksin yang terdapat di Malaysia ialah Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, CanSino dan Sinopharm. Okey, mari kita ketahui sedikit sebanyak latar belakang institusi pembekal vaksin dan perbezaan di antara vaksin-vaksin yang telah dihasilkan oleh mereka. Okey, Pfizer merupakan vaksin pertama hasil gabungan dua buah syarikat farmaseutical yang hebat dan terkemuka. Ia ditubuhkan semenjak tahun 1849 dan bertapak di bandar New York, Amerika Syarikat. BioNTech pula merupakan syarikat dari Jerman yang ditubuhkan pada tahun 2008 dan mempunyai kepakaran khas dalam bidang pembangunan vaksin iaitu teknologi baru. Ia merupakan vaksin COVID-19 pertama yang diluluskan oleh WHO dan merupakan vaksin pertama yang tiba di Malaysia iaitu pada bulan Februari 2021. Okey, seterusnya adalah AstraZeneca. AstraZeneca merupakan kerjasama antara universiti bertaraf dunia Oxford University dan salah satu syarikat terbesar AstraZeneca yang ditubuhkan sejak tahun 1999. Syarikat dan universiti farmaseutical terkenal itu juga berikrar tidak akan mendapat keuntungan daripada vaksin tiruan mereka dan menjadikan perolehan dan kos operasi vaksin COVID-19 UK paling murah di pasaran hari ini. Walaupun ia telah diluluskan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan Kesatuan Eropah, beberapa penyelarasan dan penyelidikan akhir masih diperlukan untuk memastikan keberkesanan vaksin berada pada tahap terbaik. Okey, seterusnya ialah Sinovac. Sinovac ditubuhkan pada tahun 2001 di Beijing dan merupakan salah satu syarikat yang berjaya menghasilkan calon vaksin SARS ketika dunia dilanda pandemik influenza sekitar tahun 2002 hingga 2004. Ini merupakan satu hikmah kerana SARS dan COVID-19 adalah virus daripada induk yang sama.
Syarikat ini sangat terbuka untuk bekerjasama dengan negara lain iaitu Turki, Indonesia dan Brazil bagi membuktikan penghasilan mereka berjaya. Menariknya, syarikat ini bekerjasama dengan syarikat tempatan Malaysia iaitu Pharma Niaga selepas mendapat kelulusan daripada Majlis Farmaseutical Malaysia. Vaksin Sinovac telah diberi nama CoronaVac. Okey, seterusnya CanSino. CanSino adalah syarikat ketiga di China yang berjaya menghasilkan vaksin COVID-19 pada tahun 2020. Ia adalah yang terkenal dan termuda daripada 3 syarikat yang mewakili China. Walau bagaimanapun, CanSino Biologics telah membuktikan keupayaan mereka apabila berjaya menghasilkan vaksin tuberkulosis dan Ebola mereka sendiri. Menariknya, syarikat itu akan menghasilkan vaksin COVID-19 yang diberikan secara semburan. Syarikat itu juga akan bekerjasama dengan syarikat Malaysia iaitu Solution Biologics dan diharapkan melalui hasil kerjasama ini, Malaysia juga akan memperoleh kepakaran dan kefahaman teknikal satu hari nanti untuk mencipta vaksin COVID-19 di negara sendiri. Okey, seterusnya Sinopharm. Sinopharm adalah sebuah syarikat farmaseutical China yang besar yang ditubuhkan pada tahun 2003 dengan kemudahan penyelidikan di Beijing dan Wuhan. Ya, betul. Wuhan adalah kawasan yang disyaki menjadi punca utama virus COVID-19. Walau bagaimanapun, ini memberikan Sinopharm kelebihan dan tanggungjawab yang besar dalam memastikan vaksin yang dihasilkan mempunyai kualiti yang sangat menggalakkan. Ini adalah inisiatif yang diterajui oleh WHO, GAVI dan CEPI untuk memastikan pengedaran vaksin adalah saksama terutamanya untuk negara dunia ketiga. Vaksin ini diberi nama BBIBP-CORV. Okey, seterusnya selesai dari saya. Saya akan serahkan tugasan ini kepada rakan saya, Filmon Ula Anak Jarau. Terima kasih. Saya Filmon Ula Anak Jarau, nombor metrik 282858. Baiklah, saya akan bentangkan tentang impak vaksin kepada negara. Kerajaan negara kita, iaitu Kerajaan Malaysia, telah melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang dilaksanakan pada penghujung Februari 2021. Kerajaan kita melaksanakan program ini mengikut telunjuk negara-negara lain yang telah melaksanakan program tersebut dan mendapat kesan yang baik terhadap ekonomi negara mereka. Contoh negara Rusia, China, Amerika dan lain-lain. Apabila kerajaan kita melaksanakan program ini, hasil daripada program imunisasi ini telah pun menyebabkan ekonomi negara kita semakin pulih. SOP dalam negara mula dilonggarkan dan ini memudahkan rakyat untuk bekerja dan mencari rezeki. Perniagaan kecil, sederhana dan besar kian pulih. Begitu juga dengan sektor pelancongan yang telah pun dibuka oleh kerajaan Malaysia, sama ada pelancong daripada luar negara ataupun rakyat dalam negara ingin melancong ke luar negara. Kebanyakan pesakit COVID hanya bergejala ringan apabila menerima vaksin COVID-19, iaitu hanya pada tahap 1 dan 2. Hanya sedikit atau segelintir saja yang berada di tahap 3 dan keempat. Yang berada di tahap ketiga dan keempat itu rata-rata rakyat yang tidak menerima vaksin. Risiko kematian berkurang apabila rakyat telah pun menerima vaksin COVID-19 yang lengkap. Baiklah, ahli kumpulan saya telah pun menjalankan satu kajian tentang penerimaan pengetahuan dan persepsi rakyat negara kita terhadap vaksin COVID-19. Kaedah yang digunakan pakai untuk menjalankan kajian ini adalah 2 kaedah, iaitu salah satunya melalui sesi soal jawab secara bersemuka bersama responden dan yang kedua adalah melalui borang soal jawab atas talian yang kita orang jalankan dalam Google Form. Jadi, jumlah responden bagi borang soal jawab tersebut adalah seramai 37 orang, iaitu 45.9% lelaki bersama dengan 17 orang dan 54.1% adalah perempuan bersama dengan 20 orang perempuan. Baiklah, sebelum saya membentangkan lebih lanjut, saya akan tunjukkan video sesi soal jawab secara bersemuka oleh ahli kumpulan saya bersama dengan responden secara rawak.
Adakah Tuan telah divaksin? Pada vaksin Adakah vaksin COVID-19 ni melindungi penerima daripada jangkitan COVID-19? Pada pandangan Tuan. setakat ni dia tak kata melindung. Sebab kalau melindung maknanya bila dah vaksin memang dia tak kena lah. Tapi dia mengurangkan dia punya Risiko. kesan daripada COVID. Sebab saya dekat tadi TV semua datang, dia dah buat sampai ke booster. Tapi dia punya kesan tu ada lagi. Tapi taklah teruk macam dulu. Kalau kena Sebelum je vaksin. biasanya meninggal lah. Tapi dia mengurangkan dia punya kesan balas daripada teruk lah, dia tak teruk sangat lah. Okey, adakah Tuan bersetuju dengan jenis vaksin yang diterima? Vaksin dia banyak macam jenis. Yang saya terima setuju lah sebab dia yang pilihan memang dulu orang minta Pfizer. Jadi saya kebetulan tiga pun Pfizer. Jadi dah tak ada masalah pun. Okey, adakah anda mempunyai kesan sampingan setelah divaksin? Saya kesan sampingan biasa je. Yang pertama pun cuma sakit tangan, bahu. Yang kedua pun macam tu. Yang booster saya dah masuk booster lagi. Booster cuma macam tu je. Cuma ada tangan je lah. Kesan tu sementara je lah ke? Atau sementara? Dalam seminggu gitulah. Okey, pada pendapat Tuan, perlukah kerajaan memberi jaminan keselamatan kepada rakyat yang mengambil vaksin? Sepatutnya kena Pak. Sepatutnya memang kena jaminan dan kerajaan pun kena bertanggungjawab lah. Kalau katakan ada risiko sampai kematian, jadi kerajaan kena bertanggungjawab. Lepas macam itu, walaupun bermula ada declaration, ada bantuan yang tak ada, tapi sepatutnya kena. Sebagai kerajaan yang tanggungjawab, jadi saya kena ambil Kalau ada jaminan, baru macam masyarakat pun dia mungkin kalau sekarang ni kurang kan dia punya apa ni, nak menerima dos dia punya peratus. Jadi kalau ada jaminan macam itu, mungkin boleh capai lah target berapa persen dengan kerajaan lah. Okay, itu saja dari kami. Terima kasih Tuan. Jenis vaksin yang Puan terima. Pfizer. Okey, boleh saya tahu adakah Puan rasa Puan berhak untuk memilih jenis vaksin yang untuk disuntik? Ya, saya rasa saya berhak. Okey, kenapa Puan? Sebab saya rasa Pfizer lebih menguatkan antibody kita lah daripada virus COVID-19. Okey. Saya nak tanya lagi, adakah Puan mempunyai kesan sampingan setelah divaksin? Alhamdulillah, setakat ni selepas pertama, kedua dan booster, saya okey, alhamdulillah, tak ada demam yang teruk lah. Okey, maknanya kesan itu adalah kesan sementara lah. Ya. Okey Puan, terima kasih. Hello, salam sejahtera. Sorry, saya ingin mengajukan soalan untuk kajian tentang vaksin kita orang kepada negara. Jadi sekarang saya pilih Cik lah. Boleh saya tahu Cik siapa? Saya Jessica. Umur dalam lingkungan? 30. Okey, 30. Baiklah Cik Jessica. Sekarang ni saya nak tahu, adakah Cik Jessica sudah divaksin? Sudah. Okey. Apakah jenis vaksin yang Cik Jessica terima? Pfizer. Pfizer. Baiklah, sekarang ni adakah Cik Jessica mempunyai penyakit kronik? Tiada. Tiada. Baiklah. Adakah Cik Jessica bersetuju untuk divaksin sebenarnya? Setuju. Kenapa? Sebab ramai yang cakap lepas vaksin ni kesan COVID akan berkurangan. So saya ambil lah. Oh, bermakna adakah Cik Jessica tahu tentang vaksin yang diberi oleh kerajaan dalam program imunisasi COVID-19? Ulang soalan. Adakah Cik Jessica tahu tentang vaksin yang akan diberikan oleh kerajaan? Contoh, apa jenis vaksin yang diterima? Tahu. Dari mana mengetahui tentang vaksin? Media sosial, Google. Okey, sekarang ni saya nak tanya, apa komen Cik Jessica berkaitan dengan vaksin untuk negara kita ini? Komen. Cukup 2 dos lah. Sampai booster. Okey, terima kasih Cik Jessica. Baiklah, sebentar tadi kita telah melihat video sesi soal jawab secara bersemuka yang dijalankan oleh ahli kumpulan saya bersama beberapa responden. Kaedah yang kedua pula untuk kami jalankan kajian ini adalah melalui borang soal jawab di atas talian, iaitu di dalam Google Form. Seramai 37 responden yang terlibat dalam kaedah kedua ini, yang rata-ratanya berumur lingkungan 31 hingga 40 tahun. Bagi taraf kesihatan responden pula, seramai 28 responden tidak mempunyai apa-apa penyakit kronik, seorang mempunyai kencing manis, 3 orang mempunyai darah tinggi, 4 orang mempunyai kolesterol tinggi,
3 orang mempunyai penyakit paru-paru kronik iaitu asma, seorang mempunyai sakit jantung dan seorang mempunyai sakit kaki. Daripada 37 orang responden, seramai 75.7% responden tidak pernah dijangkiti COVID-19. 24.3 sahaja yang pernah dijangkiti COVID-19. Bagi ahli keluarga atau rakan responden pula, yang pernah dijangkiti COVID-19 adalah sebanyak 83.8%. Dan yang tidak pernah hanyalah 16.2% sahaja. Kami juga bertanya kepada responden bahawa di manakah mereka mendapat info tentang vaksin dan rata-ratanya menjawab daripada media sosial seperti WhatsApp, Facebook dan juga media massa dan laman sesawang Kementerian Kesihatan Malaysia. Semua responden lengkap vaksin. 62.2% responden tahu bahawa vaksin COVID-19 diperbuat daripada coronavirus yang telah dimatikan. Seramai 51.4% responden mengatakan ya bahawa vaksin mampu melindungi mereka daripada COVID-19. 32.4% responden mengatakan tidak dan sebanyak 16.2% saja yang mengatakan tidak tahu sama ada vaksin ini mampu ataupun tidak mampu melindungi mereka daripada virus COVID-19. Bagi persetujuan menerima vaksin, seramai 86.5% bersetuju untuk menerima vaksin dan hanya 13.5% saja tidak setuju. Bagi responden yang tidak setuju, kami telah meminta mereka memberikan alasan. Antara alasan yang diberikan adalah tidak bersedia untuk divaksin dan juga vaksin belum tentu berkesan untuk melawan COVID-19. 86.5% responden bersetuju dengan jenis vaksin yang mereka terima, manakala 13.5% tidak setuju. Responden yang tidak setuju untuk menerima vaksin, kami meminta mereka memberikan alasan dan juga yang bersetuju juga diminta untuk memberikan alasan. Antara alasan-alasan mereka yang setuju adalah mereka berasa tidak berhak untuk memilih kerana vaksin percuma. Dan bagi yang tidak setuju pula, mereka berasa mereka berhak tahu apa yang terbaik untuk diri mereka. Untuk jenis vaksin yang diterima oleh responden pula, 70.3% daripada 37 orang responden menerima Pfizer. 27% menerima Sinovac dan yang selebihnya menerima vaksin jenis AstraZeneca. 54.1% daripada 37 orang responden mendapat kesan selepas suntikan vaksin, manakala hanya 45.9% saja tidak mendapat kesan sampingan daripada vaksin yang mereka terima. Antara kesan sampingan atau simptom yang mereka alami selepas divaksin adalah bengkak di tempat suntikan seramai 18 orang, kemerahan di tempat suntikan 2 orang, kesakitan di tempat suntikan 12 orang, ada yang berasa keletihan seramai 20 orang, tangan bergetar seorang, mengantuk 11 orang, sakit kepala 12 orang, sakit otot 12 orang, lemah tubuh badan selepas divaksin seramai 10 orang, demam seramai 15 orang, loya dan muntah seorang, kesejukan 5 orang, dan ada juga yang hilang selera makan seramai 2 orang dan bengkak di bahagian ketiak seramai 4 orang responden. 89.2% responden bersetuju agar kerajaan memberi jaminan keselamatan selepas menerima vaksin, manakala 10.8% tidak bersetuju. Antara jenis jaminan yang dicadangkan oleh responden adalah bantuan berbentuk kewangan, kos rawatan seumur hidup bagi yang mendapat kesan fatal dan juga iklan mengenai kesan suntikan perlulah diwar-warkan kepada rakyat. Dan cadangan atau komen responden terhadap vaksin adalah kerajaan perlu memberi penjelasan yang lebih jelas mengenai vaksin, iaitu lebih teliti. Kerajaan tidak perlu memaksa rakyat mengambil vaksin dan mereka juga mempersoalkan berapa kali mereka harus menerima suntikan vaksin kerana pada masa sekarang sudah sampai dos ketiga dan ada yang mengatakan akan ada dos keempat. Jadi saya akan serahkan kepada rakan seterusnya.
Terima kasih diucapkan. Hai, Assalamualaikum. Saya Nurul Atika binti Syahari, nombor matrik 282853. Saya akan membentangkan mengenai penyelesaian isu vaksin kepada negara. Seperti yang kita ketahui, saban hari perang dalam membendung pandemik COVID-19 semakin sengit dengan peningkatan mendadak kes di seluruh dunia akibat penyebaran varian baharu. Harapan penyelesaian terletak pada vaksinasi secara meluas dan pantas sebagai jalan keluar utama, bukan lagi menerusi sekatan pergerakan serta pengisytiharan darurat. Kehadiran virus COVID-19 telah mengubah segala-galanya. Demi menyelamatkan penduduk di bumi, pelbagai jenis vaksin dihasilkan. Namun, hingga kini tiada lagi kajian menunjukkan di mana vaksin itu diberi jaminan selamat 100%. Malah, timbul pelbagai andaian-andaian dari mereka yang meragui tentang keberkesanan vaksin ini. Berikut adalah hasil dapatan mengenai penyelesaian isu vaksin yang kami perolehi melalui Google Form dan beberapa temu ramah orang awam, di mana kami dapat merungkai permasalahan dan jalan penyelesaian untuk kebaikan bersama. Jaminan keselamatan daripada kerajaan. Seperti yang kita ketahui, syarat sebelum divaksin, kita perlu menandatangani borang persetujuan untuk divaksin, dan di dalam borang tersebut ada tercatat tidak memberi jaminan sepenuhnya. Ini bermakna jika berlaku apa-apa pada diri kita selepas divaksin, tiada jaminan yang diberikan oleh mana-mana agensi kerajaan. Oleh kerana itu, masih terdapat segelintir rakyat Malaysia meragui akan keberkesanan vaksin ini terhadap diri mereka. Ada di antara mereka meragui jika berlaku perkara yang memudaratkan kesihatan seperti hilang penglihatan, hilang keupayaan anggota badan dan kematian. Bagaimana dengan diri mereka, keluarga mereka, siapa yang perlu dipertanggungjawabkan? Semua persoalan ini seringkali bermain di fikiran mereka yang tidak mahu divaksin. Dalam perkara ini juga, ia tidak terlepas dari memukan kisah yang tidak benar dari segelintir golongan yang anti vaksin, di mana mereka mencari ruang dan peluang dalam mengambil kesempatan di atas permasalahan ini. Perkara ini pihak kerajaan perlu perhalusi dengan lebih mendalam lagi dan menitik berat agar permasalah terhadap golongan anti vaksin ini dapat diselesaikan segera dan tidak mengganggu urusan imunisasi suntikan vaksin dan pentadbiran negara. Selain itu, pihak kerajaan perlu mengambil langkah segera agar negara kita mencapai imuniti kelompok 100% yang sudah divaksin. Masalah merupakan satu inisiatif skim takaful perlindungan daripada kerajaan, namun skim ini belum cukup kuat dan semaksimalnya untuk kegunaan seluruh rakyat Malaysia. Ini kerana skim ini lebih memberi perhatian kepada golongan B40 dan tidak menyeluruh untuk semua rakyat. Walau bagaimanapun, pihak kerajaan perlu mewujudkan beberapa polisi insurans hayat bagi mereka atau ahli keluarga mereka yang meninggal dunia kerana COVID-19 maupun yang sakit yang berterusan tanpa ada sinar sembuh dan pulih sedia kala untuk semua golongan tidak terkecuali. Perkara ini boleh dilihat di dalam dapatan soal selidik Google Form. Sebanyak 89.2% sangat memerlukan jaminan insurans dan pampasan, terutama pampasan keuangan daripada kerajaan. Mengambil contoh terbaik dari negara jiran kita iaitu Singapura, di mana mereka telah mewujudkan satu polisi di bawah program bantuan keuangan kecederaan vaksin iaitu VIFAP kepada penerima vaksin yang mengalami kesan sampingan serius untuk semua golongan. Perkara ini berlaku di mana dua rakyat negara tersebut mengalami kesan sampingan yang serius, namun kedua-duanya menerima pampasan tertinggi dari kerajaan mereka sebanyak $225,000. Jika Malaysia mempunyai jaminan seperti ini, kami yakin kita boleh mencapai imuniti kelompok 100% dengan segera dan cepat. Selain itu, demi mendapat kepercayaan rakyat untuk divaksin, pihak kerajaan telah melakukan perkara yang boleh dipandang dari sudut positif, di mana kita juga boleh mengambil contoh terbaik daripada Perdana Menteri Malaysia ke-8 iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, merupakan orang pertama menerima vaksin di Malaysia. Hal ini boleh diberi pujian di atas keberanian beliau yang boleh dicontohi oleh semua rakyat Malaysia dengan membuktikan bahawa walaupun beliau mempunyai penyakit kronik iaitu kanser, namun demi keselamatan rakyat, beliau tetap membuktikan vaksin ini selamat. Perkara ini berlaku kerana ada segelintir rakyat Malaysia yang meragui akan keberkesanan vaksin ini. Seterusnya, mewujudkan kempen yakin vaksin yang lebih berkesan.
Dalam menyelesaikan isu vaksin ini, pelbagai medium digunakan untuk menyampaikan maklumat mengenai vaksin kepada rakyat tidak kira peringkat umur. Antaranya ia bertujuan agar penyampaian maklumat itu sampai untuk memberi pemahaman yang jelas berkaitan program imunisasi ini. KKM, Majlis Keselamatan Negara, CPRC dan lain-lain agensi, media massa serta media sosial perlu lebih giat dalam menyalurkan maklumat vaksin COVID-19. Namun adakah ini mencukupi kepada rakyat? Berdasarkan dapatan kajian menunjukkan bahawa kebanyakan responden sedia maklum dan tahu berkaitan program imunisasi COVID-19. Namun makluman dan sebaran maklumat yang mereka dapat, ia tidak memberi jaminan keyakinan 100% terhadap vaksin ini. Dalam perkara ini, peranan daripada pihak media sangat perlu diberi perhatian di mana mereka perlu mencari strategi yang lebih baik dan kreatif bagi memberi kesedaran tentang vaksin ini kepada semua rakyat Malaysia. Dalam kajian ini juga kita boleh lihat akan keberkesanan dari sudut penggunaan sumber media dalam menyebarkan maklumat program imunisasi COVID-19. Ini kerana sebanyak 100% responden sudah divaksin. Kita juga perlu ketahui jika penyebaran maklumat palsu berkaitan dengan vaksin akan membahayakan pelaksanaan vaksin yang dikenali sebagai fenomena infodemik, iaitu penyebaran berita palsu atau maklumat yang tidak tepat yang berisiko membahayakan pelaksanaan program tersebut. Keadaan ini mungkin berisiko sehingga boleh melemahkan maklum balas global dan membahayakan usaha mengawal pandemik. Segala maklumat yang sahih perlulah sentiasa dikongsi dan disebar luas secara kerap agar kesedaran terhadap masyarakat akan berubah dan prihatin terhadap vaksin COVID-19. Pelbagai platform digunakan untuk menyebarkan maklumat mengenai COVID-19 seperti tanggungjawab agensi yang berkaitan iaitu KKM, KKMM, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, WHO dan agensi lain amat diperlukan. Agensi penyiaran seperti radio, televisyen, RTM, Media Prima, Berita Nasional juga mempunyai peranan yang sangat penting. Media sosial perlu dieksploitasi sebagai medan penyebaran maklumat COVID-19. Begitu juga fungsi perpustakaan dan perpustakaan awam dan perpustakaan desa perlulah bersama-sama membantu dalam memberi maklumat yang tepat kepada masyarakat. Sekian daripada saya. Sekian, Assalamualaikum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera pada pensyarah saya, Dr. Nohanani binti Ismail. Saya Muhammad Fazri bin Muarif, nombor matriks 28297, akan membentangkan berkaitan dengan pandangan masyarakat terhadap suntikan vaksin dan kesan kepada negara. Dan saya secara khususnya akan membentangkan berkaitan logik vaksin itu sendiri mengikut falsafah logik. Secara umum, sebagaimana kita tahu, vaksin mengandungi antigen yang diperolehi daripada sebahagian atau keseluruhan struktur virus atau bakteria yang dimatikan atau dilemahkan. Antigen dalam vaksin berfungsi merangsang sistem daya lawan jangkitan tubuh dan membentuk imuniti terhadap jangkitan penyakit khusus. Mengimbas sejarah vaksin, ia dianggap mengelak kepada kebanyakan penyakit berjangkit, terutama dalam kalangan manusia, terutama sekali kanak-kanak. Vaksin terbukti berkesan merangsang imuniti untuk mempertahankan diri daripada penyakit. Vaksinasi membolehkan kita mencapai imuniti kelompok. Vaksin dan keperluannya adalah untuk membolehkan kita untuk mencapai imuniti kelompok. Itu adalah yang paling penting dalam proses vaksinisasi, di mana apabila kita mencapai imuniti kelompok melebihi 90%, jadi ia akan memudahkan negara untuk mencapai ke arah endemik. Di sebalik itu juga untuk menstabilkan ekonomi, di mana seperti makna kita maklum, jika dilihat vaksin diakui mengurangkan kos pembiayaan kesihatan dengan setiap dolar Amerika dilaburkan, RM1 dilaburkan untuk program vaksinasi mampu menjimatkan
dolar Amerika sebanyak RM16 per kos pembelanjaan perubatan. Kehilangan pendapatan dan produktiviti, malah kita juga tidak boleh memberi nilai wang ringgit kepada nyawa dan kesengsaraan dialami. Ia pelaburan fiskal yang bijak, lebih-lebih lagi ketika negara dibebani peningkatan hutang kerajaan. Belanjawan kesihatan tahunan tidak setimpal dan kos pembelanjaan yang kian meningkat. Itu kita ambil, boleh dirangkumkan dalam dari segi ekonomi secara keseluruhan. Dalam situasi wabak yang kian mengganas, di mana setiap individu perlu memainkan peranan penting melindungi sesama sendiri dan ummah, kita harus berusaha sebaik upaya untuk mematuhi langkah-langkah keselamatan kesihatan awam yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Seperti mana kita tengok di Malaysia ini, sebagai kesimpulannya, kadar pengambilan vaksin di kalangan masyarakat Malaysia semakin bertambah, di mana boleh kita lihat statistik penerima vaksin di Malaysia adalah sebanyak 25 juta penerima 2 dos dan seramai 15 juta penerima dos penggalak. Manakala jumlah harian penerima dos vaksin COVID-19 adalah seramai 20,000 sehari, menunjukkan kadar kesedaran masyarakat Malaysia berkaitan vaksin semakin bertambah. Dan ini penting untuk negara bertukar ke arah endemik. Berkesanan vaksin COVID ini juga dijayakan dengan Kementerian Kesihatan Malaysia yang meyakinkan rakyat Malaysia bahawa vaksin ini penting untuk menjamin masa depan yang lebih terjamin untuk anak-anak kita. Dan sebagai penutup, segala usaha syarikat terkemuka dan institusi yang ditubuhkan untuk menghasilkan vaksin masing-masing harus disambut baik oleh seluruh masyarakat antarabangsa. Kerana persaingan sihat bukan sahaja membawa banyak faedah dari segi penjagaan perubatan yang berkualiti dan kawalan harga vaksin dalam pasaran semasa, malah memastikan bekalan dapat memenuhi jumlah permintaan pelbagai industri di seluruh dunia. Bagi golongan anti vaksin ini pula, ia merupakan ancaman kepada kesihatan di seluruh dunia. Hasil pengambilan vaksin di kalangan masyarakat penting, dan hasil yang negara peroleh buat masa ini adalah kerjasama kerajaan dan masyarakat dalam menangani COVID-19. Logik yang diterima pakai oleh masyarakat ini hasil dari kerajaan Malaysia yang menunjukkan keberkesanan vaksin COVID-19 ke atas kesihatan awam. Kami percaya sedikit masa lagi hampir keseluruhan masyarakat, khususnya di Malaysia, akan mendapat vaksin untuk kepentingan bersama di masa akan datang. Sekian, terima kasih.